Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم وبعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian dan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama-sama pada hari ini diberikan dengan limpahan kurniaan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengambil peluang untuk kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kita memperbaiki amalan, dan mudah-mudahan ketakwaan dan amalan yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, sekali lagi pertemuan dan perbincangan kita mengambil daripada perbincangan kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Zahabi, Al-Kabair, iaitu dosa-dosa besar. Justru tuan-tuan, sidang penonton, hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, mari sama-sama kita lihat apakah perkara yang dibincangkan oleh Al-Imam Al-Zahabi berkaitan dengan dosa besar yang ke-20, iaitu berbuat zalim dengan mengambil harta ataupun hak orang lain secara batil. Al-Imam Al-Zahabi mengemukakan beberapa potongan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, juga hadis-hadis Nabi SAW yang dijadikan sandaran bagi menyatakan berkaitan dengan mengambil harta ataupun hak orang lain ini termasuk di antara perkara batil dan diklasifikasikan sebagai dosa besar. Antaranya ayat yang dibacakan pada awal tadi dipetik dalam suratul Baqarah pada ayat 188. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan secara jelas, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan ataupun mengambil harta orang lain antara kamu dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia dengan kehidupan yang baik, memberikan kesejahteraan dan keharmonian kepada semua di antara manusia, khususnya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru Islam menjaga setiap daripada kita untuk perkara-perkara yang membabitkan hak ataupun yang membabitkan harta. Jadi, apabila Islam sangat menitik beratkan soal yang berkaitan dengan hak dan harta, maka ada di sana larangan yang khusus, larangan yang jelas, jangan mengambil harta orang lain kerana ianya memungkinkan suatu suasana yang tidak harmoni dan tidak sejahtera akan berlaku dalam kalangan masyarakat. Sebab itulah tuan-tuan, hadirin muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan ataupun jangan kamu ambil sebarang harta orang lain. Tuan-tuan,
harta ataupun sesuatu uh, barang pada asalnya adalah haram. Pada asalnya haram kepada manusia, haram kepada kita. Melainkan telah pun ada satu transaksi sama ada dibeli melalui perniagaan ataupun diberikan dengan hadiah ataupun sedekah, maka yang tadinya hukumnya haram bertukar kepada yang lain. Jadi dibolehkan. Kalau ada pembelian ataupun ada transaksi yang dibuat di atas dasar persetujuan bersama, jadi tak ada masalah. Ataupun yang diberikan kerana kerelaan sama ada hadiah ataupun sedekah, juga tidak ada kesalahan ataupun tidak ada masalah di situ. Tetapi yang menjadi isunya adalah mengambil harta dan hak orang lain itu secara batil. Sama ada yang diambil itu secara paksaan ataupun yang diambil itu secara tanpa kerelaan, pencurian ataupun perkara-perkara yang lain yang juga dijelaskan dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang akan kita bincangkan nanti. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, iaitu memberikan harta kita, harta yang dimiliki oleh kita, ke jalan yang batil juga. Di antaranya yang disebutkan dalam Al-Quran, menghulurkan harta kamu ini, antaranya para ulama memberikan tafsiran, iaitu dengan memberikan hadiah, memberikan suapan ataupun rasuah. Yang ini juga adalah perbuatan yang ditegah dalam agama. Rasuah kita pun tahu berkenaan tentang beberapa hukum yang jelas. Di antaranya yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, ar-rashi wal murtashi finnar. Seorang yang memberikan rasuah dan orang yang pihak yang lain yang menerima rasuah, dua-dua dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahawa ketegasan terhadap perlakuan yang buruk ini ada dinyatakan sama ada dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Sama-sama kita beringat. Jangan pula kamu mengulurkan harta kamu, iaitu memberi rasuah kepada para pemerintah kerana hendak memakan ataupun mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Ayat ini jelas berkenaan tentang perlakuan yang haram, perlakuan yang ditegak, iaitu sama ada mengambil harta orang lain dengan cara yang batil ataupun mengeluarkan harta kita dengan cara yang batil. Di antaranya ialah korupsi ataupun ambil rasuah. Cuma dalam keadaan sekarang ini, isu yang banyak berlaku kadangkala dengan sewenang-wenangnya, aktiviti ataupun perlakuan rasuah diberikan dengan kalimah-kalimah yang baru, yang akhirnya kelihatan nampak macam elok ataupun nampak macam boleh, tetapi sebenarnya sama dalam konsep rasuah. Antaranya diberikan dengan kadar komisen ataupun kadang-kadang diberikan dengan kalimah sagu hati ataupun kadang-kadang diberikan dengan kalimah apresiasi satu penghargaan, padahal semuanya itu adalah dimaksudkan dengan konsep yang sama, iaitu menghulurkan harta ataupun menghulurkan sedikit wang, duit untuk ke jalan yang tidak betul ataupun mudah ceritanya rasuah. Jadi jaga-jaga. Hari ini cukup halus. Hari ini cukup halus. Kadang-kadang pemberian itu bukanlah di antara bukanlah diberikan dengan hanya sekadar duit ataupun bukan hanya diberikan sekadar emas dan sebagainya, tetapi ada cara-cara yang lain. Antaranya juga diberikan dengan kenderaan, diberikan dengan ladang ataupun kebun, yang lain-lainnya itu semuanya perkara-perkara yang memang menjadi suatu perkara yang ditegah dalam agama. Ianya rasuah. Ianya rasuah. Apatah lagi kadang-kala perlakuan rasuah itu berlaku kerana ditutup
ataupun kerana di bawah pengaruh kuasa ataupun jawatan. So perkara ni perlu untuk diberi penting kerana tanpa kuasa ataupun tanpa jawatan, tanpa kedudukan, kadang-kadang sukar untuk berlaku gejala rasuah ataupun pemberian sogokan dan sebagainya. Tetapi apabila telah pun berada dalam lingkungan kekuasaan ataupun jawatan, maka di situlah bibit-bibit yang kadang-kala berlaku dalam keadaan yang sedar tetapi sengaja diputar belitkan untuk menunjukkan ianya boleh. Baik. Selain daripada surah Al-Baqarah ayat 188, dalam ayat yang lain juga antaranya dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-42, Allah Subhanahu wa taala menitipkan satu ayat iaitu innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang yang melakukan kezaliman kepada manusia dan bermaharaja lela di muka bumi tanpa sebarang alasan yang benar. Maka itulah orang yang beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat ini pula kita boleh lihat berkenaan tentang suatu perlakuan zalim di antara manusia dengan manusia yang lain, sedang manusia yang menzalimi orang lain itu sebenarnya mereka adalah orang yang diberikan kuasa ataupun ada kedudukan tertentu. Jadi sebab itu dah disebutkan sebagai bermaharaja rela di muka bumi tanpa sebarang alasan yang benar. Jadi dia menggunakan ataupun kita boleh sebutkan dalam perkataan sekarang ini menyalahgunakan kuasa. Menyalahgunakan kuasa. Jadi dengan kuasa ataupun kedudukan yang dilakukan, dia menggunakan kedudukan tersebut dengan keadaan yang tidak betul, akhirnya dia mengkhianati dan menzalimi orang lain. Dan kezaliman itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di penghujung ayat ini, ulaika lahum adzabun alim. Mereka itulah orang yang akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Di sini tuan-tuan hadirin muslimin sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita lihat ini ancaman besar oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan berikan kepada mereka yang sewenang-wenangnya bermaharaja lela dengan jawatan dan kedudukan, dan akhirnya orang inilah yang akan disiksa dengan azab yang tidak terperi sakitnya Allah Subhanahu wa taala. Justru seandainya kita ada kelebihan kedudukan ataupun jawatan, jangan sampai kedudukan kita itu menghayalkan kita. Jangan sampai jawatan yang ada melalaikan kita, yang akhirnya nanti kita terjerumus ke lembah kezaliman, yang mana mereka itu jugalah orang yang akan diberikan dengan hukuman yang berat, siksaan yang pedih di akhirat. Baik, kalau dilihat pula beberapa ayat yang lain, antaranya juga termasuk dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-8. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waz-zalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir." Orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka sesiapa pun yang dapat memberikan perlindungan dan pertolongan. Lihat, betapa orang yang melakukan kezaliman ini adalah orang yang tidak akan dapat perlindungan ataupun tidak akan dapat kesenangan di akhirat kelak. Orang yang menzalimi orang lain, mengambil hak ataupun mengambil hartanya ini akan diberikan siksaan yang tidak terperi sakitnya, dan ini juga diceritakan dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan tak akan dapat pertolongan. Jadi dalam suasana hari kiamat kelak, dalam keadaan yang sangat kelam kabut, dalam keadaan yang sangat menakutkan, orang yang melakukan zalim tidak sekali-kali mendapat pertolongan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan berhadapan dengan keadaan yang begitu sukar.
Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu dalam kehidupan kita ini, saya dah sebutkan pada awal tadi, apabila kita menuruti neraca dan landasan yang telah ditentukan oleh Islam, yang telah dikemukakan dalam syariat Islam, maka insya-Allah kita akan selamat. Baik di dunia, bahkan juga insya-Allah selamat di akhirat. Kerana diberikan perlindungan dan pertolongan. Tetapi apabila mereka yang mengambil jalan selain daripada ajaran Islam, mereka menongkah daripada apa yang disyariatkan oleh Islam, maka di situlah apa yang disebutkan sebagai hukuman yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka dengan hukuman yang sangat dahsyat. Beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan soal yang berkaitan dengan mengambil harta dan hak orang lain secara batil ini, antaranya satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis ini diambil daripada Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man zalama shibran min al-ard tuwiqahu ila sab'i ardina yawm al-qiyamah." Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man zalama shibran min al-ard. Siapa yang mengambil sesuatu secara zalim, walaupun sebesar sejengkal tanah saja. Maksudnya tuan-tuan, apabila seseorang itu melakukan perkara yang zalim di atas muka bumi ini, mengambil hak harta orang lain, walaupun besarnya hanya sejengkal. Besar manalah tuan-tuan, sejengkal kita ni baru berapa inci, baru berapa sentimeter. Tetapi oleh kerana sejengkal ini sahajalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuwiqahu ila sab'i ardina yaumal qiyamah. Akan disediakan bagi mereka satu belenggu di lehernya sebesar hingga 7 lapisan bumi pada hari akhirat kelak. Orang yang mengambil harta dan hak orang lain sejengkal di dunia, balasan nantinya di akhirat digandakan hingga 7 lapisan bumi pada hari kiamat nanti. Tuan-tuan, tak dapat kita bayangkan betapa siksaan berat yang akan dihadapi kepada mereka yang suka-suka mengambil hak orang lain. Apatah lagi dia mengambil kerana kedudukan dan jawatan yang ada pada dirinya. Jadi di sini perbincangan panjang oleh para ulama, cuma para ulama mendatangkan pengajaran yang besar betapa kita hidup ini penuh dengan peraturan dan penuh dengan disiplin yang diletakkan oleh agama, maka turutilah. Begitu juga dengan panduan dan pedoman daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah, pastinya kita akan selamat bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat. Islam sekali-kali tidak membenarkan soal yang berkaitan dengan menzalimi, mengkhianati ataupun memberikan kesusahan kepada orang lain. Justru kita tuan-tuan yang dirahmati Allah juga disediakan dengan beberapa hadis sebagai panduan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad daripada Aisyah radhiyallahu anha. Wa diwanul ladzi la yatruku Allahu minhu syai'an wa huwa zulmul ibad. Catatan amalan yang tidak akan dibiarkan, iaitu tidak akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah kezaliman terhadap orang lain. Jadi perkara yang berkaitan dengan kezaliman ini tuan-tuan, apa yang dibincangkan juga oleh para ulama, zalim ini terbahagi kepada dua. Zalim ini terbahagi kepada dua. Yang pertama, kezaliman yang berkenaan dengan hak-hak Allah, dan yang kedua, kezaliman yang berkenaan dengan hak-hak hamba-Nya. Ada dua. Satu, zalim terhadap hak Allah.
Yang kedua, zalim terhadap hak-hak manusia. Jadi dua perkara ini adalah dua perkara yang perlu untuk diselesaikan oleh kita selaku hambanya. Kalau ada perkara yang tidak tertunai, ada perkara yang tidak sempurna hak terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka sempurnakan. Tetapi apabila hak yang berkaitan dengan manusia, maka sempurnakan ataupun selesaikan dengan manusia. Mungkin hak dengan Allah ini ada juga para ulama sebutkan ianya begitu mudah kerana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Tawwab, Ghafar, Rahim, Ghafur. Ini cerita berkenaan tentang Allah Subhanahu wa taala yang memang boleh mengampuni, bahkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun kepada hamba-hambanya. Jadi kalau ada hak-hak yang tidak tertunai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunaikanlah dan mintalah keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau hak yang berkait dengan hamba sesama manusia, yang ini perlu untuk kita selesaikan dan sempurnakan di antara manusia. Selagi mana tidak tertunai, selagi mana tidak terlaksana, maka di sinilah menjadi bebanan kepada kita sampai di akhirat nanti. Kalau curi duit orang, pulangkan semula. Kalau mengambil hak harta ataupun hak-hak orang lain secara batil, walaupun ianya telah diambil mungkin puluhan tahun yang lepas, mungkin sewaktu itu kita waktu kerja ataupun waktu itu kita adalah beberapa urusan tertentu kita ambil, lantas pada hari ini kita sedar bagaimana untuk kembali bertaubat, untuk kita selesaikan hak orang tersebut, maka kena cari balik dan kena selesaikan. Memang kadang-kadang kita ada perasaan malu, memang kadang-kadang kita ada perasaan macam, takkan nak sebut balik. Ya, itu hak yang perlu untuk kita selesaikan sebelum kita meninggal dunia. Adapun kalau dah tak mampu, contohnya, adapun kalau dah tak mampu, kita dah cari dengan penuh kesungguhan dan usaha kita, tapi tak mampu lagi cari. Contohnya kita pernah hidup dekat luar negara, ataupun kat negeri tertentu, hari ini kita dah pindah dekat negeri yang lain pula. Sukar untuk kita cari, mungkin agak terbatas dengan faktor kesihatan dan sebagainya, maka apa yang boleh adalah untuk kita bertaubat dan keluarkan harta yang kita ambil secara batil itu, lakukan dengan perkara pembersihan, antaranya dengan kita mewakafkan harta dengan jumlah yang tertentu tersebut ataupun sedekahkan. Sekurang-kurangnya begitu. Tetapi perlu untuk ada usaha yang bersungguh mencari dan menjejaki orang yang pernah kita zalimi ataupun orang yang pernah kita tidak tertunai hak kepada mereka, maka mudah-mudahan apa yang kita usahakan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini. Adapun kezaliman yang berkenaan dengan hak Allah terjadi kepada tiga perkara yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW dalam khutbah wada'. Apa kata Nabi? Sungguh ada tiga perkara. Yang pertama darah, yang kedua harta, dan yang ketiga kehormatan. Ada tiga perkara. Manakala yang berkaitan dengan perkara-perkara yang selain daripada apa yang diharamkan itu, maka selesaikanlah dengan cara yang baik. Baik. Sungguh darah, harta dan kehormatan kamu diharamkan atas kamu, sebagaimana haramnya hari, bulan dan negeri kamu ini. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jaga-jaga berkaitan dengan harta itu satu perkara yang sangat besar dan sangat diambil penting oleh agama. Baik. Kalau berkaitan dengan kezaliman harta, antara yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin ini, kezaliman pada harta boleh terjadi tatkala seseorang bertindak aniaya. Dia menganiaya orang lain. Sepatutnya harta tu dapat ke orang lain, tetapi entah macam mana dapat ke dia. Jadi dia aniaya orang lain. Ataupun dengan seperti mana yang saya sebutkan tadi pada awalnya, iaitu dengan kekuasaan ataupun jawatan yang dimiliki,
keutamaan yang dia ada, maka dia aniaya orang lain. Jadi kalau perkara ini berlaku, maka kena jumpa dan kena serahkan semula harta-harta yang diambil tadi. Sedangkan kezaliman pada kehormatan pula, dengan menyakiti orang lain, sama ada perbuatan zina, liwat, qazaf dan yang lain-lain. Dia ada 3 tadi kan. Yang pertama darah. Kita pun tahulah kalau soal yang berkaitan dengan darah ini, soal yang berkaitan dengan fizikal. Sama ada kes-kes yang berkait dengan pembunuhan. Kezaliman harta, ambil harta ataupun menganiayai orang lain sehingga orang tersebut hilang hartanya, berpindah milik kepada kita. Dan yang ketiga, kezaliman dari sudut kehormatan juga perlu untuk kita perhatikan, ianya berkait dengan maruah, sama ada perkara yang berkaitan dengan rogol, zina dan yang lain-lain. Jadi di sini kita melihat betapa Al-Quran juga hadis Nabi SAW memberikan penekanan soal harta dan perkara-perkara yang berkaitan dengan hak orang lain. Jangan bermudah-mudah. Jangan bermudah-mudah. Mentang-mentang kita ada kepandaian dan kecerdikan, maka kadang-kadang tuan-tuan yang dirahmati Allah, berlakulah penipuan dan penganiayaan kepada orang lain. Baru ni saya ada terbaca, bahkan ada sahabat saya sendiri yang terkena dengan beberapa skim-skim penipuan. Contohnya yang berkaitan dengan emas, yang berkaitan dengan hartanah, yang berkaitan dengan macam-macam pelaburan dan sebagainya. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Ada kalanya perkara-perkara yang kita masuk ataupun yang kita turut serta dengan pelaburan-pelaburan tersebut, sebenarnya pelaburan itu nanti akan menganiayai ataupun akan menzalimi pihak yang lain, ataupun kita yang terperangkap lalu dizalimi dengan perkara-perkara yang tidak kita jangka. Dengan penipuan, contohnya beli hartanah sekian, cuma pada satu tahap rupa-rupanya kita sebenarnya terperangkap dengan permainan ataupun dengan strategi penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi jaga-jaga. Harta ataupun hak orang lain kita tak ambil, hak kita sendiri kita jaga dengan sebaiknya. InsyaAllah kehidupan kita akan lebih baik. Baik. Ada juga hadis yang kata Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi SAW, mutlul ghani zulmun. Penangguhan bayaran hutang oleh si kaya merupakan suatu kezaliman. Yang ini pun perlu untuk kita lihat. Ini bukanlah yang berkaitan untuk perbincangan moratorium yang ada pada hari ini. Cuma disebutkan di sini, apabila seseorang itu kaya, dia mampu untuk membayar hutang. Contohnya dulu dia nak memulakan perniagaan, dia pinjam sahabat dia ataupun dia pinjam orang-orang kenalan, saudara mara ataupun adik-beradik, ibu dan ayah, dia pinjam. Lalu perniagaannya berkembang maju dan dia mampu untuk membayar apa yang pernah dipinjam ataupun apa yang pernah diambil sebagai hutang oleh daripada kenalan-kenalan ataupun saudara maranya, tetapi dia tak nak bayar dengan sengaja. Maka di sini juga adalah perbuatan yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai zulmun, zalim. Jadi kita pun sama. Tuan-tuan, perkara-perkara yang berkaitan dengan hutang ini perlu dijelaskan segera dan perlu ada usaha kita untuk menjelaskannya. Kerana tatkala kita meninggal dunia nanti, sedang hutang kita tidak diuruskan. Kalau dalam proses pembayaran belum habis lagi, itu lain cerita. Tetapi kalau dengan kemampuan kita, sengaja kita melewat-lewatkan dan menangguhkan apa yang sepatutnya kita bayar kepada orang lain, kita buat diam ataupun sengaja kita tangguhkan, itu suatu kezaliman dan pastinya nanti kita akan diberatkan di akhirat kelak dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hutang ini. Jadi para ulama klasifikasikan seorang yang berhutang tetapi
dia tak nak bayar hutang tersebut walaupun dia mampu, dia termasuk dalam bab ataupun termasuk dalam dosa besar, iaitu melakukan kezaliman terhadap harta orang lain ataupun secara batil. Jadi kena perhatikanlah, sebab itu cerita berkenaan tentang hutang di dalam Al-Quran diberikan dengan satu ayat yang sangat panjang. Bahkan ayat itu dia menepati satu kesurat di dalam Al-Quran. Bahkan kalau dilihat, ayat itulah ayat yang paling panjang dalam Al-Quran yang perlu untuk kita perhatikan. Ini cerita pasal hutang, cerita pasal hutang banyak. So, apa lagi yang berkait dengan perkara yang dinyatakan oleh Nabi SAW ini? Antara lain yang saya nak mengambil perhatian kita semua, iaitu ada satu hadis Nabi SAW yang mengingatkan manusia akan dua hal. Mengingatkan kepada kita semua akan dua hal yang besar. Apa dia? Yang pertama berkaitan dengan kezaliman dan yang kedua berkaitan dengan ketamakan. Dua-dua perkara yang diingatkan oleh Nabi SAW ini, dia banyak terkait soal harta ataupun soal kemewahan. Jadi dua perkara. Daripada zalim, ataupun kalau dia nak mencapai kemewahan yang dia idam-idamkan, maka kadang-kadang kalau bukan dengan cara yang betul, dia boleh melakukan kezaliman terhadap orang lain. Ataupun kadang-kadang apabila tujuan hidupnya hanyalah untuk mendapatkan kemewahan, harta dan sebagainya, maka dia ada sikap tamak dalam diri dia. Sedangkan kadang-kadang tamak itu dia menutup pintu untuk dia melakukan kebajikan ataupun kebaikan dan melunaskan hak-hak terhadap orang lain. Kita tak bayar zakat. Mungkin kalau zakat pun tak bayar, sedekah pun kita boleh kata susah ataupun jauh sekali lah, ya. Baik. Kata Nabi SAW dalam mengingatkan kita akan dua hal ini, kezaliman bererti menyakiti orang lain. Sedangkan ketamakan bererti rakus terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain. Dan kesimpulan kepada dua-dua perkara ini, Nabi SAW mengingatkan berkaitan dengannya adalah dua-dua sama haram dan ditegah dalam agama. Sebab itu, perkara-perkara yang berkaitan dengan kezaliman, perkara yang berkaitan dengan ketamakan, dia ada unsur-unsur yang lebih kepada nak mengambil ataupun nak memonopoli hak-hak dan harta-harta orang lain. Jaga-jaga, sebab perkara ini diharamkan dan pastinya dan dosa yang besar. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seterusnya dalam kesempatan waktu yang ada ini, saya nak letakkan beberapa lagi pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi SAW yang begitu jelas akan penegahan berkait dengan mengambil harta orang lain, yang termasuk di antaranya ialah perkara-perkara zalim. Antaranya juga kata Nabi SAW, man ista'malnahu ala amali fakatamana mikhyatan fama fawqahu kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah, atau kama qala sadaqa Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesiapa yang meminta kami melakukan pekerjaan lalu menyembunyikan sesuatu daripada kami walau sebesar jarum ataupun lebih daripada itu, maka perbuatan tersebut dikira sebagai khianat yang akan dibawanya pada hari kiamat. Allahu Akbar. Lihat, apa yang kita lakukan walaupun mungkin dianggap kecil, dianggap remeh, dianggap murah, tetapi kalau perkara itu terkait dengan sesuatu amanah ataupun yang berkaitan dengan hak dan harta orang lain, maka disebutkan ianya juga termasuk di antara pengkhianatan dan ianya akan dibicarakan di akhirat kelak.
Mungkin terlepas dekat dunia. Alah, benda kecil je pun takkan berkira. So, tuan-tuan, ingatkan kita, biasa kita dengar, alah, janganlah berkira sangat. Janganlah berkira sangat. Dia ni berkira sangat. Tuan-tuan, ayat itu, saya ingatkan diri saya dan kita semua, ayat itu boleh kita guna untuk perkara yang berkaitan dengan sedekah, perkara yang berkaitan dengan memberikan pertolongan kepada orang lain. Barulah kita kata, jangan berkira sangat. Sedekah aja, insya-Allah Allah balas. Betul. Jangan berkira sangat. Tolong je orang, insya-Allah nanti Allah tolong kita. Tetapi kalau yang berkaitan dengan harta dan hak orang lain, kena berkira-kira. Kena dalam keadaan kita berhati-hati. Kerana walaupun sebesar jarum, harganya dan nilainya tidaklah seberapa, tetapi ianya juga akan kita dipertanggungjawabkan akhirat kelak. Dan untuk yang terakhir, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Musili. La yadkhulul jannah jasadun uziya biharamin. Tidak akan masuk syurga daging seseorang yang tumbuh membesar dengan sumber yang haram. Tak masuk syurga. Maksud dekat sini bukan tak masuk syurga bagaimana kita melihat apabila hadis-hadis yang didatangkan oleh Nabi SAW yang sebut berkenaan tentang tak masuk syurga ni, maksudnya apabila dia nak masuk syurga kelak, dia perlu dibersihkan terlebih dahulu dosa-dosanya, perlakuan-perlakuan zalimnya itu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Selesai semua, barulah mungkin diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya untuk masuk syurga Allah. Jadi antara perkara yang memungkinkan seseorang itu disebutkan sebagai mengambil sumber dan harta yang haram, disebutkan di sini dalam kategori ini ialah pemungut cukai. Pemungut cukai. Yang ini ada perbahasan yang panjang, tetapi yang secara mudahnya, pemungut cukai yang tidak betul. Dengan cara mengambil cukai yang tidak betul. Yang kedua, perompak. Mengambil harta orang lain dengan mencuri ataupun merompak. Yang seterusnya, orang yang tak mempunyai kerja namun mampu bekerja. Yang ini dia meminta-minta. Dia ada kudrat, dia ada kekuatan, dia ada idea, dia ada cara, dia ada banyak jalan, tetapi dia mengambil sikap untuk jadi seorang penganggur. Itu pun disebutkan sebagai orang yang mengambil sumber yang tidak betul. Jadi dengan kudrat yang kita ada, dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sudut kekuatan fizikal, maka bekerjalah dan berikhtiarlah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang walaupun mungkin kerja itu hanyalah diberikan dengan ganjaran ataupun allowance yang kecil, tetapi itu lebih disukai berbanding dengan orang yang meminta-minta sedangkan dia mampu untuk bekerja dan mampu untuk mencari nafkah. Pengkhianat juga termasuk di dalam perkara ini. Penipu, orang yang meminjam sesuatu tetapi tidak mengaku, dia ambil, dia pinjam tapi tak mengaku, dia tak nak bertanggungjawab, juga dikira sebagai orang yang mengambil sumber yang haram. Orang yang mengurangi timbangan dan sukatan. Yang ini kisah disebutkan di dalam Al-Quran. Ada satu kaum, yang mana kaum itu adalah kaum yang suka menipu timbangan. Bahkan di dalam Al-Quran juga ada yang disebutkan sebagai orang yang disumpah dengan kecelakaan kerana mereka mengurangi ataupun menipu timbangan. Wailul lil mutaffifin. Seterusnya, orang yang mengutip harta yang tercicir tanpa mengiklankannya. Ini banyak. Jumpa harta, kan, ini rezeki. Jumpa handphone ataupun jumpa yang lain-lainnya lah. Jumpa wallet dan sebagainya. Dia ambil harta tu, dia kata apa? Ini cicir. Barang cicir. Dia pun fikir-fikir balik, dah tak ada orang ambil. Dia pun tak mengiklankan. Dia pun dengan rasa yang tidak bertanggungjawab, dia ambil dan dia gunakan. Tak boleh, Tak boleh. Kena pulangkan. Ingat, walaupun yang tadi itu sebesar jarum sahaja, itu pun akan diberikan dengan satu tanggungjawab yang besar dan berat di akhirat kelak. Apatah lagi yang lain-lainnya.
Orang yang menjual sesuatu yang aib namun merahsiakannya. Dalam keadaan sekarang ni tuan-tuan, betul lah. Macam-macam lah kan. Orang nak berniaga itu, nak berniaga ini. Itu betul. Tetapi perniagaan itu perlulah dilaksanakan, dijalankan dengan cara yang betul. Barangnya kena baik. Kalau ada aib, bagi tahu. Contohnya kalau kita jual barang yang ini grade A, contohnya durian. Contoh durian kan, yang ini grade A, sebutkan grade A. Yang ini grade B, sebut grade B, asingkan hartanya. Ini tidak, dilonggokkan sekali, pandai-pandai kau lah. Kalau nasib kau baik, dapatlah A. Kalau nasib kau tak baik, dapatlah B, campur sekali. Tak boleh. Yang ini berlaku dekat luar, dilonggokkan sekali, semua grade. Kadang-kadang yang membeli itu bukanlah dia tahu ataupun bukanlah dia mengetahui selok-belok barangan tersebut dengan cara yang dengan pengetahuan yang tinggi. Jadi kita yang menjual ini perlu untuk mengemukakan ini ada aib sikit, ini ada cala sikit, ini pernah begitu dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang berkaitan dengan jualan ni pun sama. Buat kereta kan pernah accident tapi boleh adjust, free accident, jadi harga itu pun juga termasuk dalam perkara aib yang kita rahsiakan, termasuk dalam sumber ataupun perkara yang tidak dibolehkan. Orang yang berjudi, orang yang memberitahu kepada pembeli tentang kenaikan harga suatu barangan. Baik, ini perkara-perkara yang dikelompokkan oleh Al-Imam Az-Zahabi sebagai penjelasan berkaitan dengan mengambil ataupun menzalimi hak ataupun dan harta orang lain secara batil. Kesimpulannya tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita menjaga apa yang kita ada dan apa yang kita nak keluarkan. Apa yang kita ada ini, jaga sumbernya. Jaga sumbernya. Jangan ada perkara-perkara yang termasuk dalam perkara yang dipertikaikan. Kalau perkara syubhah itu pun diminta untuk kita menjauhkan diri ataupun diminta untuk kita tidak mengambilnya, apatah lagi perkara yang ada jelas kezaliman ataupun penganiayaan dan pengkhianatan terhadap orang lain, lebih-lebih lagi lah perlu untuk kita berjaga-jaga dan jangan sampai apa yang kita ada pada hari ini nampak macam selesa, nampak macam seronok, nampak macam elok kehidupan dekat dunia ini, tetapi sebenarnya semua itu nanti kita bimbang dan risau akan membebani kita di akhirat kelak. Yang kecil kita perlu untuk kesampingkan perkara yang kecil, yang besar juga perkara yang perlu untuk kita jauhkan. Dia bermula daripada kita melazimi ambil benda kecil, akhirnya terbiasa, bimbang. Sikap itulah yang akhirnya nanti kita akan buat perkara-perkara yang lebih besar, kezaliman dan pengkhianatan yang lebih besar dalam keadaan yang kita tidak bersalah. Untuk itu saya akhiri dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.